Ada peningkatan. Dulu tak ada bulu. Dulu. Sihat je. Alhamdulillah. Puasa kita terus dulu lah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan Imam, Tuan Musi, tuan-tuan yang Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala pagi ini sama-sama dapat kita untuk kita berkongsi. Mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada pagi ini dapat kita manfaat bersama insya-Allah, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tuan-tuan yang Allah, syukur juga kepada Allah SWT. Allah masih lagi panjangkan usia kita insya-Allah. Ya, doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. InsyaAllah Allah berkati ya, Rajab berlalu, Sya'ban tinggal 2 hari lagi insyaAllah sampai ke Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang penuh keberkatan, yang perlu kita ya, ambil perhatian ya, kerana segala amalan itu Allah yang kurniakan pahalanya sendiri bulan puasa. Jadi alhamdulillah, syukur juga untuk kali ini kita akan bicarakan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Ya, kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab terjemahan daripada kitab ialah Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu taala anhu. Dan pada pagi ini kita bicarakan tentang tajuk yang ke-9, adab mempersiapkan diri untuk solat. Ya, sampai peringkat macam itu sekali Imam Ghazali mencatatkan, menukilkan, ya, memberi nasihat kepada kita supaya ada adab, kerana ilmu mesti ada adab, ya, ibadah mesti ada adab. Jadi untuk pagi ini ya, kita cerita tentang adab, ya. Maka kita lihat kitab yang nak kita baca ini, insya-Allah kita kongsi sama. Sebaik-baiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk solat zuhur sebelum gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari, maka hendaklah engkau tidur qailulah. Ya. Apa dia tuan-tuan? Iaitu sebelum ya, kita solat zuhur atau sebelum gelincir matahari, maka disunatkan bagi kita tidur qailulah. Tidur qailulah di sini. Maka di situ sebut qail tidur ni ada tiga jenis tidur. Tiga jenis tidur lah. Kalau tidur yang tidur betul lah, tidur malam tak usah cerita lah. Tidur malam tak usah cerita. Ya. Tidur pertama qailulah lah. Yang sunnah disunatkan tidur qailulah. Nanti saya akan cerita. Ya, tidur sebelum terbit sebelum gelincir matahari ataupun sebelum zuhur. Yang kedua tidur hailulah. Tadi qaf, ni ha, hailulah, ya. Tidur lepas subuh, lepas fajar. Lepas subuh tidur. Tu dia. Memang sedap tidur lepas subuh ni, memang sedap. Ya. Tidur lepas subuh ni sedap. Ya, saya tak bincangkan dalam itulah. Yang ketiga tidur ailulah, bi ain pula, ailulah. Jadi ha ni ain, ailulah. Ini tidur lepas asar. Maknanya tiga tidur ni. Tidur yang menjadi sunat ni ialah tidur qailulah. Qailulah ialah ya, tidur sebelum gelincir matahari. Yang dua ini makruh. Yang dua makruh ni. Apa dia? Tidur selepas fajar, selepas subuh tidur. Kerana mewarisi kefakiran. Apa dia? Waktu itu rezeki. Waktu mana fakirlah.
kefakiran, tidur lepas subuh, manakala tidur lepas asar, makruh juga kerana mewarisi penyakit lah. Penyakit macam-macam lah. Ya, jadi di situ dalam kitab menyatakan bahawa maka sebelum gelincir matahari maka hendaklah kita tidur qailula. Apa tidur qailula ini ialah tidur atau berehat, bukan sekadar tidur. Dalam dipanggil, dia tidak tidur dikira tidur qailula, dia berqailula. Hendaklah kamu berqailulah, bukan suruh tidur. Tidur pun maksud qailula ini ialah iaitu tidur atau berehat sekejap. Tidur atau berehat sekejap, ya, sebelum gelincir matahari, itu dia qailula. Dan saya buat rujukan sikit bahawa dia antara 10 hingga 20 minit. Kita digalakkan untuk berehat-rehat lah, ya, untuk bersedia untuk apa tuan-tuan? Untuk kita solat zuhur. Ya. Jadi itu adalah sunnah, ya, digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jikalau ada bagimu alat sembahyang tahajud, ya, baginya contoh, ya, sembahyang tahajud atau berjaga malam untuk kebaikan kerana tidur sekejap, kerana tidur sekejap sebelum gelincir matahari, itu adalah sangat membantu engkau berjaga di waktu malam. Maknanya tidur qailulah ini memberi kesan kepada kita yang biasa buat tahajud lah, yang biasa buat tahajud ataupun yang qiyamul lail lah. Tapi saya kira kita semua sangka baiklah, semua biasa qiyam atau bertahajud tuan-tuan, maka qailulah itulah dapat membantu kita untuk, ya, untuk kita bangun dalam keadaan segar. Itu dia. Maka inilah yang disebutnya. Dia sama halnya dengan makan sahur. Makan sahur ni dia membantu kita untuk berpuasa. Sebab disebut dalam kitab ini, sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Sahur, dia umpama begitulah. Dia buat perumpamaan bahawa qailulah ini sama dengan sahur. Sahur, kalau kita bersahur itu, walaupun sahur itu di ujung-ujung pun dikira sahur, dapat membantu kita untuk apa dia? Untuk berpuasa pada siang hari. Begitu juga qailulah ini juga dapat membantu kita, memberi kekuatan kita untuk qiyamul lail ataupun tahajud. Ya, qiyamul lail ini ialah, kalau tahajud itu adalah kita mesti tidur dulu lah, dipanggil tahajud. Tahajud itu tidur dulu baru tahajud. Kalau qiyam kita tak tidur terus qiyam saja, qiyamul lail. Ya. Jadi kita ni nak sampai Ramadan al-Mubarak ini jangan sampai kita tertinggal 2 rakaat. Ya, 2 rakaat untuk solat tahajud. Dan berbagai pandangan lah. Ada yang mengatakan tidak ada solat tahajud khusus. Ya, tak ada khusus. Mana-mana solat malam itu dikira tahajud. Tuan-tuan buat solat sunat apa saja dikira tahajud. Namun begitu, ada pandangan mengatakan bahawa, ya, dia ada solat khusus, iaitu solat tahajud. Tidak jadi masalah. Itu adalah perkara sunat. Maka kita buatlah. Kita nak buat, siapa yang nak kata solat tahajud dulu, baru solat yang lain, ataupun dia tak buat solat tahajud, ya, dia buat solat-solat yang lain pun dikira tahajud. Namun begitu, bagi saya pandangan baik kita benda sesuatu yang baik, maka kita buatlah untuk solat tahajud. Ya, kerana solat tahajud, solat tahajud. Kerana solat tahajud ini, ya, disebut dalam surah Isra di sana, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Azim. Apa hendaklah sebahagian di malam hendaklah kamu fatahajjat. Fatahajjat maknanya mengambil perkataan tahajud itu, maka bolehlah kita ada solat yang khusus untuk dipanggil solat tahajud, tak masalah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Solat tahajud yang dikerjakan
pada waktu malam, ya, kerana akan memberi impak pada kita, ialah maqamam mahmudah, iaitu darjat yang tinggi solat tahajud itu. Ya, maknanya bila kita berazam untuk solat tahajud, maka kita cuba buat, kerana solat tahajud itu dibantu oleh qailulah tadi. Cuba kita buat qailulah, ya, berehat sebentar, ataupun kalau tidur takut kita tidur, apa taknya sebelum pukul 12.30 kita dah makan, ya, lepas tu kita tidur. Memanglah jawabnya tidur lepas sebelum asar baru sadar, ataupun takut lepas asar baru sadar. Apa taknya makan selepas tidur selepas makan, memanglah sedap, ya. Jadi kita itu dia katakan bahawa qailulah itu tidur atau berehat sekejap sebelum gelincir matahari, mengambil masa 10 hingga 20 minit. Baik. Apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Yalah, sebab tu kita tuan-tuan, kita ni kena tanamkan dalam diri kita. Ya, maknanya niat kita nak qailulah. Bila kita niat qailulah, maka sebelum zuhur sudah tentu kita akan bangkit. Tapi kalau kita tak ada niat qailulah, maka saya kira kita bukan qailulah, ya. Itu tidur betul lah. Tidur betul. Tak ada istilah tidur, tak ada istilah lain. Apa nak tidur pukul 12, pukul 1 tengah hari, lepas tu melanggar waktu zuhur, ya. Itu tak ada istilah. Apa istilah pun tak tahu. Tak ada dalam istilah ni. Ya, kita bincangkan dulu lah. Nak disebut apa pun tak tahu. Itu tidur betul lah. Ya, tidur betul. Kita tak boleh. Maka kita kena berniat. Ya, betul-betul. Ya, bila kita berniat, tuan-tuan, kita tidur qailulah itu, kita dapat pahala. Dapat pahala lah, tuan-tuan. Apa saja yang harus bagi kita, yang baik bagi kita, kalau niatkan Allah SWT, dia akan dapat pahala. Walaupun tidur. Walaupun tidur. Ya, walaupun kita tidur dalam masjid ni, ya, sambil kita dengar tu, ya, dapat pahala. Dapat pahala, niat betul. Ya, betul. Baik. Apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kemudian terus engkau berwuduk. Itu dia dicatatlah. Dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu biasalah. Ni, ya. Kita masuk seperti biasa, masuk dengan kaki kanan, sunnah Rasulullah, masuk kaki kanan, Allahumma ighfir dzunubi waftah li. Baca selawat Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana yang disarankan oleh dalam kitab ini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir dzunubi waftah li abwaab rahmatik, masuk kaki kanan, ya. Kemudian kita buat tahiyatul masjid, ya, buat tahiyatul masjid. Dan engkau menantikan azan zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan zuhur, maka seperti biasa, ya, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah terangkan dulu. Mana kita dah jelaslah, ya, apabila azan zuhur, maka kita jawab. Ada dua cara. Satu kita jawab apa? Satu-satu, ya. Azan, Bilal menyebut Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun kita jamakkan sekali. Habis dia Bilal, ya, sampai habis azan, baru kita jawab seluruhannya. Itu tak jadi masalah. Ada dua cara. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan zuhur, maka kalau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ya. Itu dia. Iaitu 4 rakaat. Maknanya solat zuhur kita 4 rakaat. Dengan 2 kali salam atau sekali salam. Ya, tuan-tuan. 4 rakaat. 2 kali salam ataupun sekali salam. Bagi solat-solat sunat ni kita tak ada tahiyat awal, solat sunat tidak ada tahiyatul awal. Jadi kita terus saja. Rakaat kedua bangkit, bangkit terus untuk rakaat yang ketiga. Buat 2 ataupun 1 salam. Ya. Kenapa kita digalakkan untuk buat 4 rakaat? Baik. Dan adalah Rasulullah SAW memanjangkan sembahyang ini dengan baginda juga bersabda. Rasulullah memanjangkan solat ini iaitu dengan 4 rakaat.
inilah waktu yang dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mahu semua diangkat amalanku yang soleh pada ketika ini. Itu dia. Maknanya kenapakah Rasulullah memanjangkan solat qabliyah zuhur dengan 4 rakaat daripada 2 kepada 4? Ya, kerana Rasulullah pernah bersabda bahawa sekali lagi saya ulang lagi, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mahu semua diangkat amalanku yang soleh pada ketika ini. Mana tuan-tuan? Ini ya, jadi bila kita dah dapat ni info, maka kita cuba amal insya-Allah. Maka kalau kita datang masjid, kena datang awal lah ya tak? Tapi masjid dia dah ada, kalau setengah masjid dia dah ada apa? Dah ada waktu azan dan waktu iqamah. Dah ada. Dah tu. Maka nak dapat buat 4 rakaat, datang awal lah. Tapi kalau dah ya, bila dah Allahu Akbar dah tak ada lah, tak boleh lah. Ya, tak boleh nak kita solat sunat lah, baik tahiyatul masjid apa dan sebagainya. Ya, tak boleh kita nak sembahyang bila iqamah saja Bilal, maka kita tak boleh buat tahiyatul masjid ataupun dan sebagainya. Kita tumpu kepada solat berjemaah bersama imam. Itu dia. Ya, jadi kita kena datang awal. Ya, mana bila panjangkan itu menunjukkan bahawa waktu itulah waktu langit terbuka. Maknanya pintu langit rahmatlah, rahmat Allah Subhanahu taala. Ya, waktu itu rahmat Allah banyak, pintu langit terbuka, maka amalan soleh kita terima Allah Subhanahu taala. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunat muakkad. Ya, sunat muakkad. Apa sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Maknanya taraf selepas wajib, ya, ialah wajib. Jadi dia kalau tu wajib, lepas tu sunat kan? 2 kalau segi hukum, wajib, sunat. Dan sunat tu ada sunat muakkad dan sunat yang biasa. Sunat muakkad ialah sunat yang dituntut. Maknanya menunjukkan sunat yang dituntut ini menunjukkan bahawa dia membawa satu apa dia tuan-tuan, kelebihan yang besar, ya, sunat muakkad. Baik tuan-tuan, dan disebutkan akan kelebihan dalam sebuah hadis yang bermaksud, ya, hadis ni dalam maksud barang siapa mengerjakannya dalam keadaan ia membaikkan rukuknya dan sujudnya, maka akan sembahyang bersama dengan 70,000 malaikat, dan mereka meminta ampun baginya sampai datang waktu malam. Maknanya itu kelebihanlah tuan-tuan, ya. Maknanya siapa yang memanjangkan solat sebelum zuhur ini, ya, memperbaiki sujud rukuknya, kita dengan penuh tamakninah, solat kita buat 4 rakaat, buat secara tamakninah, ya, memperbaiki rukuk dan sujud inilah tamakninah, ya, maka kita bersama dengan siapa? 70,000 malaikat. Dan apa dia yang kita dapat? Kita akan dapat di mana 70,000 malaikat itu dapat memohon kepada Allah SWT agar diampunkan sampai pada waktu malam. Ya, maknanya bayanglah tuan-tuan, ya, hari ini kita buat sampai waktu malam, ya. Belum yang lain lagi lah, besok kita buat itu juga sampai waktu malam, besok kita buat sampai waktu malam. Maknanya kalau gitu kita dalam rahmat Allah SWT, dalam bimbingan Allah SWT, dalam hidayah Allah SWT. Kenapa kita buat perkara-perkara yang digalakkan, perkara-perkara walaupun sunat tapi digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dia. Itu adab dia. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjemaah, dan engkau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya, maknanya kita tu biasalah lepas zuhur 2 rakaat, dan jangan engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar
melainkan dengan belajar ilmu atau menolong orang lain untuk membaca Al-Quran atau mencari sari hidup. Ada tiga benda. Tiga benda yang dicatat di sini ialah selepas zuhur apa benda yang patut kita buat? Satu, ya, belajar ilmu. Ya, belajar ilmu kalau boleh, kalau tak ada, atau menolong orang lain membaca Al-Quran. Ini lebih lagi bulan puasa, ya, kita tadarus, ya. Dan yang ketiga, bukan sekadar itu aja, kita boleh mencari sari hidup lah. Kayak macam kita kerja lah, lepas zuhur kita kerja, gitu kita lah. Ini tuan-tuan. Maka yang kau gunakan untuk keperluan ibadah, maknanya kita mencari sari hidup itu tujuannya niat untuk apa dia? Untuk keperluan ibadah kita. Jadi ini yang dicadangkan oleh siapa? Oleh Imam Ghazali. Kita kongsi saja. Maknanya kita niatlah tuan-tuan untuk Allah, ya, niat pada lillahi ta'ala, bahawa kita kerja tadi lepas zuhur sambung lagi kerja lillahi ta'ala. Ya? Lillahi ta'ala kerana apa? Kerana nak apa? Untuk memenuhi keperluan ibadah. Bila kita niat lillahi ta'ala maka semua jadi ibadah. Bila jadi ibadah, kita akan dapat ganjaran. Ganjaran setiap apa langkah yang kita buat, perjalanan kita, apa saja yang kita sebut, apa yang kita buat, semua akan dihitung oleh Allah, diberi ganjaran Allah SWT. Apa dengan syarat? Ialah yang pertama tadi, niat nilai ta'ala. Kedua, memang selalu dengan syariat lah. Memanglah mencari sari hidup adalah satu memenuhi syariat Allah SWT. Niat saja dapat pahala. Allahu Akbar. Sebelum sembahyang asar, hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat. Ini dia, 4 rakaat pula. Sama juga. Ya. Sama tadi, 4 rakaat. Jadi 4 rakaat selepas sebelum asar dengan 2 kali salam dan ataupun sekali salam, dan sembahyang itu termasuk sembahyang sunat muakkad juga adalah sunat muakkad. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan untuk Allah, ya, kita digalakkan supaya bersedia untuk melakukan solat, ya, 4 rakaat. Ya, maknanya menunjukkan bahawa kita diminta bersedia untuk melaksanakan solat fardu ini. Ialah kita naik, kita bila sebelum masuk saja solat zuhur, kita buat 4 rakaat. Masuk saja solat asar, kita buat 4 rakaat. Jadi kita tu. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama, 4 rakaat sunat qabliyah asar itu hanya sunat biasa, bukan sunat muakkad. Tapi tak apa, itu tak jadi persoalan. Ya, ada yang menyatakan bukan solat 4 rakaat itu bukan sunat muakkad, tapi apapun, ya, bila kita buat, ya, dan dia ada dia punya reason, ya, ada dia punya dia rujukannya, maka ia akan dikira sebagai ibadah tuan-tuan untuk Allah. Ya, okey. Baik, sebab apa? Maka telah bersabda Rasulullah SAW, ya, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Apa dia tuan-tuan? Artinya semoga Allah mencurah rahmat kepada seorang yang sembahyang sunat qabla asar sebanyak 4 rakaat. Hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa dia? Maknanya Rasulullah SAW berdoa, rahimallahu imra'an. Rahimallahu imra'an. Ya, apa dia? Maksud dia? Semoga Allah mencucur rahmat kepada seorang yang solat sunat qabla asar sebanyak 4 rakaat. Maknanya kalau gitu kita buatlah. Kita buat. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang diberikan itu, supaya engkau termasuk dalam orang yang didoakan Rasulullah SAW untuk mencapai rahmat Allah Ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahawa kita bila kita buat, bila disebut alim menyatakan bahawa ia bukan muakkad atau tidak, itu tak jadi persoalan. Persoalannya kita buat kerana apa? Rasulullah bersabda, rahimallah imra'an shalla qabla al-'asr, shalla qabla al-'asri arba'an. Ya, apa dia? Allah mencurah rahmat bagi mereka-mereka yang membuat solat sunat qabliyah 4 rakaat. Jadi apa lagi tawaran? Tawaran daripada Allah SWT, tawaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak sambut ini?
Ya, maka kitalah yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitalah yang sepatutnya menyambutnya. Menyambutnya, kita melaksanakan apa yang disarankan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dia tuan. Itu dia. Okey, kita balik kepada kitab balik. Dan janganlah engkau sibuk selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan telah kami sebutkan sebelum ini. Maknanya selepas asar tu apa yang kita buat? Tadi tu. Ya, tidur lepas asar, dia panggil ailulah tidur lepas asar. Lepas tu tidur. Tu tak boleh, makruh tidur ailulah, tidur lepas asar. Baik kita buat kerja, apa kerja kita? Zikrullah, baca Quran, ataupun yang lepas kita nak buat exercise pun tak jadi masalah. Apa saja yang apa yang harus bagi kita, yang baik bagi kita, kita buatlah. Tetapi jangan sampai kita contohnya yang lepas-lepas saya sebut, kita nak exercise sampai waktu maghrib. Sampai waktu maghrib. Kita nak jaga badan kita, tapi roh tu tak dijaga, tak guna juga. Fizikal kita nak jaga sihat supaya jantung sihat. Jantung sihat, maka sihatlah. Tapi sebenarnya penyebabnya ialah apa dia? Roh tu tak betul lagi, roh. Nak betulkan roh itu bagaimana? Inilah dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah selain amalan fardu. Amalan fardu memang jelas, tapi nak jaga roh mesti melaksanakan amalan-amalan sunat. Inilah cara nak jaga roh. Supaya kita konsisten dengan ibadah kita, maka amalan adab sunat ini perlu kita laksanakan. Itu dalam kitab ni pun dah sebut. Kalau kita nak istiqamah dalam ibadah kita, dalam apa saja, kita kena laksanakan adab-adab ini ataupun sunnah-sunnah yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Barulah kita konsisten. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni macam kita lah, kita buat suatu kebaikan waktu 2-3 hari lepas tu dah habis, maka tidak konsisten. Maka dengan amalan sunat ini dapat membantu untuk kita konsisten istiqamah dalam melaksanakan perkara-perkara kebaikan. Itu dia. Kita jangan sibuk dengan benda-benda yang apatah lagi kita tuan-tuan, kita lepas kita main WhatsApp lah tu. WhatsApp pula tu ngutuk orang lagi pula, ngutuk orang, ngeji orang dan sebagainya, lagi teruk tu. Maka kita buat laksanakan benda yang baik. Tu dia. Tidak patut bagi seorang itu mensia-siakan masa dengan ia mengisi waktunya dengan apa saja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan diri dengan cara apa saja yang disukai. Maknanya kita tak perlulah kita buat benda-benda yang tidak sesuai, yang boleh mendatangkan keburukan pada kita, diri atau masyarakat. Sepatutnya hendaklah engkau menghitungkan ni yang penting. Apa yang disarankan, ambil tuan-tuan. Sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu dan merancang segala pekerjaanmu. Baik, satu, menghitung atau menghisap dirimu. Satu. Kedua, merancang segala pekerjaanmu. Dan ketiga, menyusun wiridmu pada waktu siang dan malam. Maknanya apa dia? Kita lepas asar tu, kita kena fikir apa yang kita nak buat. Kita tengok, kalau dulu sebelum itu kita waktu muda kita sibuk, nak buat sunat pun tak boleh, maka kita tambah. Kalau dulu kita buat 2 rakaat sebelum zuhur, kita sekarang buat 4 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat, kita buat 4 rakaat. Kalau dulu kita nak puasa Ramadan je, puasa sunat tak sepuasa. Kita cuba puasa. Lepas Ramadan puasa 6, katakan begitu. Lepas tu puasa Yaumul Abyad, hari putih, 13, 14, 15. Satu lagi puasa Senin Khamis. Satu lagi puasa apa? Puasa hari jadi. Ada? Hari jadi. Sebab apa?
Sunnah juga tu. Kenapa? Nabi berpuasa hari Senin. Disebabkan puasa dia lahir hari Senin, Nabi puasa. Happy birthday tu. Kita pergi makan-makan. Kan? Nabi puasa. Nak makan malam lagi dah. Tu lah malam. Siang tu. Tu. Tambah. Ya, kalau sebelum ni kita kan hari ni hari jadi. Aku hari ni puasa. Kerana Nabi dia berpuasa pada hari-hari hari-hari dia lahir. Tu dia tuan-tuan. Tapi jangan sampai waktu raya haji, raya puasa pun puasa juga. Puasa taklah. Ya, maknanya tu dia. Kalau dulu kita buat, tengok bagaimana. Kalau dulu kurang wirid, tambah wirid-wirid kita tu. Tambah. Tambah apa tadi Ramadan. Kalau dulu kurang membaca, tambah. Kita tengok diri kita. Ya, sebab Allah dah bagilah. Ya, dah bagi usia kita. Okey, taib. Dalam perbincangan tentang umur tuan-tuan ya. Umur 40 itulah umur yang limit tau. Umur limit untuk kita berubah. Allah bagi ruang. Ada setengah kata umur 60. 40 tu ya dah bagi limit tu. Kalau 40 ke atas masih lagi lelok-lelok tu, itu masalah. Apatah lagi kalau 60 dah. Maknanya kita gunakan ruang ya. Mensyukuri nikmat Allah SWT telah diberikan nikmat panjang umur sampai 60 tahun. Masya-Allah. Ya. Insya-Allah sampai 60 tahun ni. Tu setengah kita berhenti. Ya, maka wirid dia, apa wirid? Pagi kita baca apa? Kita baca seperti mana yang disebut dalam kitab ni dulu ada 10 wirid tu kan. Kita dah baca banyak tu. Ya, apa dia bacaan seulang selagi. Ya, pertama la ilaha illallah, la syarikalah. Apa sajalah tuan-tuan, kita boleh baca apa saja. Baca maksurat, manzil, bacalah. Ya, apa saja. Kita tapi konsisten, insya-Allah memberi kesan, memberi impak kepada diri kita. Konsisten, jangan buat sekali. Kita kena buat terus ni. Ya, okey. Maknanya kita kena wirid kita. Jaga. Ya. Menghitung dirimu, merancang segala pekerjaanmu dan menyusun wiridmu pada waktu siang dan malam, maka engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan suatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melalui masa yang telah dihadkan. Dan janganlah engkau mendahulukan sebarang pekerjaan yang lain daripada pekerjaan telah engkau tentukan. Makna kita dah rancanglah. Ini pun dah ikut. Apabila engkau berancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau ni. Kita susun dah cantik. Dah tentu tak ada orang yang tension, stres, ya, betul. Ni, tengok di sini. Saya ulang sekali lagi. Apabila engkau merancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan daripada setiap waktumu yang sangat berharga. Ni. Ini yang penting. Kita susun apa kerja hari ini, apa wirid kita hari ini, ya, susun cantik, dah tentu kita tak ada orang yang stres. Ya, yang menjadi stres kenapa? Kita tak susun. Macam budak-budak student saya kan. Okey, assignment sebulan. Patutlah buat sehari semuka ke apa, dapatlah kan. Ini dah hujung, tinggal 3 jam baru nak buat. 3 jam base nak hantar, nak submit, 3 buat 3 jam. Ya, stres dia. Dah stres, dah apa, ya, apa tu? Yang jelek tu. Histeria. Tu dia. Ya. Histeria, ya. Histeria kadang-kadang itulah. Jadi stres. Jadi kita susun. Kita susun cantik dah, memanglah tak ada yang stres. Ya, memanglah ada yang stres mendatangkan apa dia, mendatangkan kebaikan kan. Memanglah. Kalau tak ada ujian mana kita ujian itu mendatangkan kebaikan lah. Betul tak? Macam orang yang mengambil isbat tu. Menghafaz Al-Quran tuan-tuan dia dapat allowance tu. Satu juzuk berapa ada dia allowance dia. Jadi kalau tak ada tu, tak ada motivasi tuan-tuan dia nak ulang. Dia relax je. Jadi bila itu kira stres tu. Kira stres. Besok nak isbat ni. Nak jumpa dengan ni untuk baca depan dia untuk supaya 1 hingga 10 lancar tak lancar. Jadi dia ulang. Itu stres yang baik. Tu dia. Tapi lancar. Tu dia. Baik ya.
Baik, last. Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur atau kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah seperti halnya binatang. Hari ni aku nak makan. Ya, tak kira. Ya, belasah aja. Dia nak tidur. Nak makan, maka samalah dengan binatang. Ya, jadi inilah di antara benda-benda yang perlu kita ambil perhatian tuan-tuan Allah, apa yang disarankan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala anhu, supaya kita menjaga kehidupan kita, supaya kita dalam keadaan tenang walaupun Allah uji. Ya, bila kita tenang tuan-tuan, Allah uji. Bila Allah uji, maka kita cepat-cepat kalau kita kembalikan kepada Allah, istirja' kepada Allah SWT. Bila Allah uji saja kita, ya, contohnya mungkin hilang orang yang tersayang ataupun kita ditimpa musibah, maka cepat-cepat ke istirja'. Ataupun istirja', kembalikan kepada Allah SWT dengan mengucapkan la inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cepat-cepat je. Dia tidak ada dah. Aku semalam aku pergi hospital dah ambil ubat. Tapi sakit lagi. Itu perkataan tu pun tak boleh lah tuan-tuan. Ya, kita kembali kepada Allah SWT. Ya, kita cepat-cepat ya kembali kepada Allah. Inilah kesan, di antara kesan-kesan kalau kita menjaga adab-adab yang mengamalkan amal sunat ini, maka cepat-cepat saja kita kembali kepada Allah SWT. Itu kalau musibah, tengok benda yang takjub, kita cakap subhanallah. Cepat-cepat subhanallah. Jadi tuan-tuan, ya. Ya, kalau kita musibah, innalillah. Yang takjub, balik subhanallah. Hanya maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu untuk pengkongsian untuk pagi ini. Mudah-mudahan sedikit manfaat. Namun begitu, Ramadan Karim, insya-Allah tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita sampai kepada Ramadan, ya, kita Ramadan, mudah-mudahan kita sampai kepada satu tuan-tuan, satu tujuan kita yang sebenarnya, la'allakum tattaqun tadi, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. La'allakum tattaqun, sesuai dengan firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tadi itu. Ya, itu yang paling apa? Yang paling itulah tujuan kita berpuasa, supaya dapat melahirkan insan yang takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan. Jadi itu kita bincangkanlah bab puasa lah, ya. Jadi untuk setakat itu saja, wallahu alam. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'ilman ta'wil. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا بوجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم والله أعلم بالصواب. Nangkut. Sama sakut. Minggu kat gua. Seminggu kat gua. Tilawah.